Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ridwan bin Saiful Samrin, nombor kad matrik 11 DKA 19F1023. Assalamualaikum, nama saya Haji Aiman bin Azman, nombor matrik 11 DKA 19F1088. Assalamualaikum, nama saya Nazrul Rahman bin Izzat dari kelas DKA 5A, nombor kad matrik 11 DKA 19F1017. OSHA 1994, Akta 514 dinamakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Projek serta membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang yang sedang bekerja. Untuk menubuhkan majlis negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan bagi perkara yang berkaitan dengannya, Akta 514 dan Undang-Undang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Akta 514 Peraturan 1. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan bil dan Industri 1996. 2. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan 1996. 3. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Pegawai Keselamatan dan Kesihatan 1997. 4. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya 2000. 5. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Pemberitahuan mengenai kemalangan kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan 2004. 6. Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Pengkelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan 2013 Kelas Seksyen 16 Tanggungjawab Majikan terhadap Pekerja. 1. Tanda Komitmen Pengurusan Atasan terhadap OSH. 2. Menunjukkan pekerja adalah di bawah tanggungjawab pengurusan. 3. Langkah permulaan untuk mengatur dan menguruskan OSH. 4. Pekerja mesti menyedari keperluan polisi keselamatan dan kesihatan pekerja. Bahagian 1. Isu kesedaran keselamatan dan kesihatan. A. Pekerja bertanggungjawab untuk menggunakan dan mengekalkan keselamatan ketabahan dengan peralatan keselamatan di tapak kerja. Pihak majikan harus memastikan keadaan persekitaran tempat kerja adalah keadaan yang selamat dan sihat untuk bekerja. Mereka melakukan berbagai jenis kerja. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak majikan dalam menghadapi masalah penularan sebarang jenis penyakit berjangkit adalah meminta pekerja mereka yang sakit untuk berjumpa dengan doktor serta melakukan pemeriksaan kesihatan dengan segera. Peruntukan undang-undang berkaitan dengan perlindungan peribadian, peralatan untuk perlindungan terhadap bahan-bahan berbahaya, Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Pekerjaan 1994, Akta 514, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan PPE kelengkapan iaitu sarung tangan, sarung kaki, topi dan lotion perlindungan sudah untuk dibawa Akta Jentera 1967. B. Bertanggungjawab atas kejadian atau kemalangan yang berlaku di tempat kerja. 1. Majikan hendaklah memastikan bahawa pekerja yang diambil untuk bekerja diinsurankan dengan menanggung insurans yang telah dilantik di bawah skim papasan pekerja asing SPPA. Kegagalan majikan menginsurансkan pekerja asing adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Akta Papasan Pekerja 1952 Seksyen 26 dalam tempoh 10 hari daripada tarikh berlakunya kemalangan, majikan hendaklah melaporkan kemalangan melibatkan pekerja asing. Kegagalan majikan melaporkan kemalangan melibatkan pekerja asing merupakan satu kesalahan yang boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 bagi kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM10,000 bagi mana-mana kesalahan berikut. Akta Papasan Pekerja 1952 Seksyen 131
Majikan hendaklah menanggung sepenuhnya kos bayaran premium insurans skim papasan pekerja asing SPPA sebanyak RM72 setahun bagi pekerja asing. Ahli warga pekerja asing yang terkini semasa membeli polisi insurans SPPA, majikan hendaklah memberikan maklumat ahli waris pekerja asing yang terkini. C. Pekerjaan mengalami penyakit atau kecederaan pekerja, pihak majikan harus memastikan keadaan persekitaran tempat kerja adalah keadaan yang selamat dan sihat untuk pekerja mereka melakukan berbagai jenis kerja. Antara langkah yang boleh diambil oleh pihak majikan dalam menghadapi masalah penularan sebarang jenis penyakit adalah meminta pekerja mereka yang sakit untuk berjumpa dengan doktor serta melakukan pemeriksaan kesihatan dengan segera. Keadaan tempat kerja sentiasa bersih dan selamat setiap masa serta memberi nasihat kesihatan dan kesihatan diri untuk sewajarnya kepada pihak pekerja yang perlu melakukan tugasan di luar pejabat atau di mana-mana lokasi. Pihak majikan juga harus memberi pendidikan dan maklumat kepada semua pekerja terhadap penularan sebarang jenis penyakit. Proses pengenalan pasti simptom penyakit serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak pekerja sekiranya mereka mensyaki diri mereka telah dijangkit dengan sebarang jenis penyakit. Virus penyakit berjangkit novel coronavirus 2019 nCoV yang menular pada masa kini di serata di dunia. Pihak majikan harus berhenti menghantar pekerja sementara waktu untuk membuat tugasan perluar negara, khususnya ke tempat atau lokasi penyakit berjangkit. Bahagian 2, isu pemantauan. Memberitahu bahaya di tapak kerja. Seorang majikan hendaklah memberitahu pekerja keselamatan dan kesihatan pekerja yang berdekatan mengenai apa-apa kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan atau penyakit pekerja yang susah terjadi atau mungkin akan terjadi. Majikan dikehendaki memaklumkan ke pejabat keselamatan dan kesihatan pekerja terdekat untuk memberitahu kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan dan penyakit berjangkit. Kemalangan bermaksud apa-apa kejadian yang berlaku atau dalam tempoh kerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Maklumkan kepada pekerja sekiranya terdapat pembaik pulihan di tempat kerja sebelum memulakan kerja. Memasang papan tanda sekiranya terdapat lubang pada tapak pembinaan bagi mengelakkan kecederaan kepada pekerja. Memasang pita amaran sekiranya berlaku keruntuhan tanah di tapak pembinaan bagi mengelakkan pekerja terjatuh. Melakukan pemeriksaan kesihatan berkala. Pemeriksaan kesihatan berkala dilakukan untuk menilai status kesihatan anda secara keseluruhan. Makluman yang diperolehi daripada pemeriksaan akan membolehkan doktor memberi cadangan khusus tentang cara anda boleh mencegah penyakit dan mengekalkan kesihatan yang baik. Tujuan pemeriksaan kesihatan berkala adalah untuk menilai status kesihatan, menyaring faktor risiko dan penyakit dan menyediakan intervensi kaunseling mencegah mengikut cara yang sesuai dengan umur. Matlamat saringan dan penilaian adalah untuk mencegah timbulnya penyakit atau
bertambah teruk penyakit yang sedia ada. Majikan perlu memastikan pekerja bebas daripada penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit serta penyalahgunaan dadah dan menjamin keselamatan dari sudut kesihatan. Yang terakhir, kesimpulan. Pemeriksaan kesihatan yang memfokuskan kepada risiko kesihatan pekerja tertentu mungkin berkesan. Menangani dengan lebih baik berpotensi risiko kesihatan dengan menukar tugas-tugas pekerja atau latihan kecerdasan fizikal juga mungkin berkesan, memerlukan lebih banyak kajian penilaian yang lebih berkualiti. Tidak membenarkan orang untuk bekerja dalam pekerjaan tertentu. Kajian masa hadapan perlu menilai kedua-duanya. Hubungan majikan dan pekerja yang harmoni merupakan satu budaya yang perlu diterapkan di setiap organisasi. Ia amat mempengaruhi keberkesanan organisasi. Ianya melibatkan setiap individu dan berkait dengan penghayatan agama dan akhlak. Ianya harus difahami oleh setiap warga dalam organisasi. Etika kerja haruslah bersendikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah tanpa menempikan hak-hak manusia yang patut dijaga. Terima kasih.